Imam Salafus Saleh. Kitab yang kita akan baca adalah tentang akidah salaf. So kita kena faham dulu istilah salaf tu siapa. Salaf adalah kelompok yang dipuji oleh Nabi SAW, yang Nabi kata khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, dan kurun yang selepas aku, kurun yang selepas mereka, dan kurun selepas mereka, iaitu 3 kurun yang disebut sebagai kurun yang terbaik. Yang kemudian yang Imam Syafi'i, Imam Nawawi menyatakan bahawa 3 kurun ni adalah kurun sahabat, kurun tabi'in, dan kurun tabi'in. Sahabat itu murid kepada Rasulullah. Tabi'in tak sempat jumpa Rasulullah, dia belajar dengan sahabat. Tabi'in tak sempat jumpa sahabat, dia belajar dengan tabi'in. Maka dia dipanggil tabi'in. Maka 3 ini dipanggil sebagai sebaik-baik kurun. Itu ada panjang perbincangan ulama kenapa dipanggil sebagai sebaik-baik kurun. Dan para ulama mengiktiraf perkara ni, tidak ada orang nafi bahawa sebaik-baik kurun adalah 3 kurun ini. Dan sebab itulah gelaran ulama yang berada pada kurun ini dipanggil sebagai salafus salih. Ulama salafus salih. Jadi ulama salafus salih ni, inilah zaman di mana berlakunya perkembangan ilmu mazhab, ilmu fiqh, berkembangnya mazhab, ilmu akidah pada akhir kurun, ilmu hadis, ilmu tentang Al-Quran awal lagi, dan sebagainya. Maka sebab itulah apabila Nabi puji kurun ini dan Nabi SAW mengiktiraf kurun ini, maka ramai yang cuba nak menyandarkan kepada kurun ini. Maka orang yang cuba nak menyandarkan pada kurun ini, dia nak gelar dirinya salafi. Dia gelar dirinya salafi ataupun kelompok salafiyah. Yang sekarang kalau kita gelar salafi ni adalah wahabi, kerana kelompok ini sama, membawa ideologi yang sama, walaupun ngaji tak bersanad. Dia kata tak ada kitab pun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam rumah, memanglah, tapi tak ngaji bersanad pun ideologi itu ada. Ideologi yang dibawa daripada fahaman Muhammad bin Abdul Wahab tu ada. Maka sebab itu kelompok ini mempunyai gaya pemikiran yang sama, iaitu mereka ini adalah golongan yang sering terlibat dalam masalah akidah yang membawa kepada tajsim dan tashbih. Tajsim iaitu menjisimkan Allah, mengatakan Allah ada anggota. Tashbih iaitu menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu yang ada berlaku daripada zaman dulu hingga zaman sekarang. Dan kita kena tahu golongan Wahabi yang membawa fahaman tashbih dan tajsim ni bukan baru. Bukan baru. Iaitu awal lagi sebelumnya, rujukan Muhammad bin Abdul Wahab adalah Ibn Taymiyah. Rujukan Muhammad bin Abdul Wahab ni adalah Ibn Taymiyah. Dan awal lagi Ibn Taymiyah pun bukan orang yang pertama mengasaskan fahaman ini, tetapi dia ambil fahaman ni daripada awal lagi, iaitu yang dipanggil sebagai Hasyawiyah dan kelompok Karamiyah. Yang kalau awal-awal sekali munculnya golongan yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, itulah Hasyawiyah, Karamiyah. Kemudian kelompok ini mati. Pada awal dia hidup, kembangkan, mengatakan Allah ada anggota dan sebagainya. Sampai satu tahap mereka ni kata Allah ni semua anggota dia. Kepala, mata, betis, tangan, semua ada kecuali 2, iaitu janggut dan kemaluan. Itu tadi. Lain semua dia cuba nak nisbahkan pada Allah Ta'ala. Ini kelompok dahulu. Kelompok dahulu dia menjisimkan Allah sehingga bila dia abang semua hadis tu, dia akan membentuk suatu image
yang mana imej tersebut adalah bukan Tuhan, tetapi dia akan anggap itulah Allah. Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Huwallah, awal awal bab, disebutkan bahawa kelompok yang menjisimkan Allah adalah kelompok yang sama seperti penyembah berhala. Imam Sayyid Muhammad kata kelompok ini sama dengan penyembah berhala, cumanya berhala dia bukan daripada kayu, batu, besi, bukan. Berhala dia pada otak. Berhala kelompok ini berada dalam otak, dia menggambarkan Tuhan. Maka disebabkan itulah kelompok ini ditentang daripada Hasyawiyah, Karamiyah. Hasyawiyah ni kelompok yang menyandarkan dirinya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, sedangkan itu bukan pahaman Imam Ahmad. Dan banyak kitab Imam Ahmad dan kitab anak murid Imam Ahmad ataupun golongan pengikut Hanbali ni yang banyak dipalsukan. Kita akan sebut satu-satu. Kita akan sebut beberapa ulama seperti Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, yang kalam mereka seolah-olah menyatakan Allah Ta'ala itu ada anggota. Kalam mereka seolah-olah menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, tetapi itu adalah palsu. Kejap lagi kita sebut. Cuma kita nak sebut bahawa sepas kelompok ini mati, sepas kelompok ini mati, maka yang membangkitkan fahaman ini kemudiannya dikenali sebagai Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dia lahir pada 661 Hijriah dan meninggal pada 724 Hijriah. Itu Ibn Taymiyah. Lewat daripada Karamiyah, Hasyawiyah dah pupus, kemudian dibangkitkan balik oleh Ibn Taymiyah pada kurun yang ke-7. Lepas dah Ibn Taymiyah meninggal, Ibn Qayyim meninggal, fahaman dia lama-lama pupus. Fahaman Ibn Taymiyah ni, pengikut dia dipanggil sebagai Taymiyun, pengikut Taymiyah. Dah mati, lama tu mati. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, dia jumpa banyak kitab Ibn Taymiyah, dia belajar dan dia suka, dia perjuangkan akidah tersebut. Muhammad bin Abdul Wahab ni lahir pada 1115 Hijriah, meninggal pada 1206 Hijriah. Daripada Muhammad bin Abdul Wahab ni lah fahaman ini terus berkembang sehingga masuk seluruh negara, seluruh dunia ada faham. Di Amerika, di Barat, sepatutnya ramai orang kafir kan, maknanya Islam itu minoriti, tetapi Islam di sana tetap ada ahli sunnah dan wahabi. Di India lagi banyak pecahan dah. Di Thailand pun ada, sehingga Thailand tu dia jadi macam terpisah. Orang yang mengaji universiti biasanya wahabi, orang yang mengaji pondok biasa ahli sunnah. Walaupun ada universiti ahli sunnah, tetapi dia macam terpecah gitu. Biasalah, kita tak tuduh semua. Begitu juga di Malaysia lah. Malaysia kita tahulah yang mana wahabi, yang mana bukan wahabi. Kenapa isu ini muncul? Isu ini muncul adalah kerana pada perbahasan ayat Al-Quran, iaitu berkenaan dengan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Jadi tuan-tuan mungkin tak pernah dengar, mungkin pernah dengar. Mutasyabihat ini telah disebutkan dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat yang ke-7. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menyebut tentang pembahagian bentuk ayat Al-Quran. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan ke atas engkau Al-Kitab, yakni Al-Quran. Al-Quran Allah Ta'ala kata minhu ayatun muhkamat. Sebahagian daripada Al-Quran ayat-ayat muhkamat.
Dan disebut bahawa ayat muhkamat itu umul kitab. Majoriti ada dalam Al-Quran adalah muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat. Sebahagian kecil yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Itu sebahagian kecil. Maka Allah Ta'ala kata, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Orang yang mana hatinya condong, cenderung kepada zairun, kesesatan, maka dia akan ikuti apa yang menjadi mutasyabihat tadi, yang menjadi kecelaluan, yang menjadi kesamaran itu, dia ikut yang sama. Dan dia mencuba untuk mentakwil, mengubah ayat Al-Quran. Dan Allah Ta'ala kata, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي عِلْمِ. Tidak ada yang mengetahui takwil, tidak ada yang mengetahui tafsir, melainkan Allah dan orang-orang yang rasih, orang yang mendalam ilmu. Ya, orang-orang yang mendalam ilmu. Maknanya Allah Ta'ala sebut tak ada orang tahu tentang takwil bagi mutasyabihat ini melainkan Allah sendiri dan orang-orang yang rasih, orang-orang yang mendalam ilmu. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala. Jadi kita nak tahu apa beza di antara muhkamat dan mutasyabihat. Kerana Allah Ta'ala dah pecahkan, Allah Ta'ala dah bahagikan Al-Quran ada ayat muhkamat, ada mutasyabihat. Jadi muhkamat ini mudahnya ayat yang difahami dengan satu makna, iaitu bila kita kata aqimus solah, kita faham dirikanlah solat. Jelas. Tak ada ulama lain yang mendatangkan terjemahan, tafsiran, takwilan yang lain, tak ada. Itu mudah. La taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Tak ada orang lain sebut zina ni benda-benda lain, tak ada. Zina orang faham, Allah Ta'ala larang mendekati zina dengan ayat tersebut. Itu dia panggil muhkamat. Mutasyabihat adalah ayat-ayat yang berlaku kesamaran. Kerana lafaz yang digunakan itu adalah lafaz yang mungkin langsung tidak difahami, seperti huruf hijaiyah. Alif lam mim, tak ada orang boleh tafsir. Ha mim, tak ada orang boleh tafsir. Itu sebahagian. Sebahagian mutasyabihat lagi adalah ayat-ayat ataupun kalimah yang digunakan dalam Al-Quran yang tidak ada satu makna yang jelas. Kerana ada beberapa makna yang boleh jadi kemungkinan. Contohnya bila kita baca Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Tuhan yang bernama Rahman istawa ke atas arsy. Ar-Rahman faham ala istawa, ala arsy, ala arsy kita boleh faham. Istawa tu kita berlaku perbezaan. Kerana istawa disebut oleh para ulama ada 12 maksud, dan tak semuanya maksud itu layak dinisbahkan pada Allah. Ada dengan maksud lurus, yang mana bila kita nak solat, imam kata istawu sufufakum. Istawu maknanya fi'il amar, iaitu menyuruh, hendaklah kamu lurus saf kamu. Ada dengan makna telah masak. Telah masak. Kalau kita buat gulai dah mendidih, dah pecah minyak dan sebagainya, kita kata istawa, telah masak. Ada dengan makna duduk, qa'ada ataupun jalasa, itu satu makna. Ada dengan makna istaula, iaitu menguasai. Ada dengan makna seorang pemuda. Ada banyak makna. Maka disebabkan itu, tak boleh semua makna ini kita nisbah pada Allah. Allah bernama Rahman masak ke atas arsy, tak boleh.
Allah yang bernama Rahman lurus di atas arasy, tak boleh. Allah yang bernama Rahman duduk atas arasy, tak boleh. Maka makna manakah yang betul? Makna yang mana betul? Nak meletakkan makna yang betul ini perlu kepada ilmu yang mendalam. Sebab itu disebut warasikhuna fi ilmi. Nak boleh letak satu makna ni bukan mudah. Sebab kita nak letak tafsir bagi ayat Al-Quran. Maka disebabkan itu ulama kaji dan teliti dari sudut nahwu, dari sudut balaghah, dari sudut siyaqul ayah, dari sudut ayat, perbandingan ayat pertama, kedua, ketiga, nak cerita tentang apa. Kadang-kadang tengok pada nuzul Al-Quran macam-macam. Maka disebabkan itulah para ulama buat keputusan istawa dengan makna istaula, iaitu menguasai. Jadi kenapa disebut menguasai? Kerana bila terjemah Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Tuhan yang bernama Rahman menguasai ke atas arasy. Ada masalah? Tak ada. Tak sama dengan makhluk, tak ada penjisiman, tidak ada penyerupaan, dan itu layak bagi Allah Ta'ala. Maka sebab itu ulama khalaf, ulama yang kemudian menggunakan makna istaula, menguasai. Dan ini bukan benda baru. Ini bukan benda baru. Ini pernah disebut, terjemahan ini ataupun tafsiran ini disebut oleh Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ulama salaf. Ibnu Mubarak dalam tafsir dia, tafsir Al-Quran dia sebut istawa, istaula. Ibnu Mubarak sebut. Maknanya apa? Maknanya kefahaman tentang istawa dengan makna istaula sudah berlaku pada zaman salaf. Cuma sebahagian salaf, jangan pening lagi, kita dah takrif salaf ni ulama 3 kurun: sahabat, tabi'in, tabi'in. So ulama salaf sebahagiannya tidak memilih takwil. Dia tak pilih takwil. Kenapa dia tak pilih takwil? Kerana itu bukan yang diwarisi daripada Nabi. Mereka sebahagiannya takwil. Apa itu takwil? Takwil ini memalingkan makna yang zahir yang menyerupai Allah dengan makhluk kepada makna yang lain dengan qarinah, dengan pembuktian, dengan hujah. Bergantung kepada sabit dan lahir ayat tersebut, maka diletakkan makna yang sesuai. Makna zahir tak sesuai. Istawa, makna zahirnya duduk, tak sesuai. Dipalingkan, dipilih makna yang lain, makna yang sesuai dengan hujah, dengan qarinah, dengan perbahasan yang dijelaskan oleh para ulama. Ini ulama dah settle. Iaitu ulama mengatakan istawa dengan makna istaula, menguasai. Dan kita bila kita kata ulama mengatakan istawa dengan makna istaula, kita tak ubah ayat Al-Quran. Ada orang dia kata Asy'ariyah ni ubah ayat Al-Quran. Tak, kita tak ubah. Kita mengatakan istawa dengan makna istaula, itu makna yang layak dinisbahkan pada Allah. Itu dia panggil takwil. Takwil ada salah buat dan kebanyakan khalaf yang buat. Salaf ulama 3 kurun, khalaf ulama yang kemudian. Jadi sebab itu bila banyak perbahasan ini, maka ulama membahagikan kelompok salaf adalah kelompok tafwid, kelompok khalaf adalah kelompok yang takwil. Apa pula tafwid? Tafwid ni serah makna pada Allah. Serah makna, tak payah bincang, tak payah petikan, tak payah bahas, tak payah apa. Serah makna pada Allah Ta'ala. Itu tafwid yang diamalkan oleh para ulama salafus salih. Jadi sebab itu bila kita kata nak ikut salaf, salaf mereka tafwid, serah makna pada Allah. Kita tak bincang, tak berbahaskan, maka inilah yang disebut sebagai tafwid. Dan kita tengok contoh tafwid. Apa makna tafwid?
Tafwid ialah mengembalikan makna pasti ayat sifat yang boleh difahami menjisimkan Allah dan menyamakannya dengan makhluk kepada Allah Ta'ala dengan keyakinan bahawa Allah laisa kamitslihi syai'. Tafwid itu kita mengembalikan makna itu pada Allah, kerana makna zahir itu menyamakan dan menjisimkan Allah, letak balik pada Allah, tak bahas. Itu tafwid. Dan syarat-syarat tafwid disebutkan oleh Dr. Shuhaib Sakar dalam kitab Tajsim fil Fikri al-Islami. Tafwid itu ada syarat ni. Yang pertama, menyucikan Allah Ta'ala daripada sifat makhluk. Nak serah makna ni pasal apa kita nak serah? Sebab makna tu menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, maka tak boleh kita sucikan Allah. Ada orang tak cerdik, dia kata, oh, kita pula nak sucikan Allah. Ni orang beradab tak ada beradab. Dah habis tu yang Nabi ajar subhanallah tu apa? Subhanallah kan maha suci Allah. Itu tasbih yang kita menyucikan Allah Ta'ala daripada segala sifat kurang. Macam mana boleh kata orang yang menyucikan Allah Ta'ala daripada makhluk ini adalah orang yang tidak beradab dengan Allah? Dah tu Nabi ajar subhanallah. Itulah asasnya. Jadi yang pertama, menyucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Yang kedua, membenarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih bahawa ia benar sesuai dengan makna yang dihendaki Allah dan Rasul. Makna ada ayat-ayat mutasyabihat, betul ada dalam Al-Quran, kita iktiraf. Betul ada dalam hadis, kita iktiraf. Kalau hadis itu sahih, tambah lagi mutawatir, kita terima, tak ada masalah. Cuma makna tersebut sahaja kita serah pada Allah. Jadi kita kena beza di antara lafaz dengan makna. Lafaz tersebut ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, kita terima. Cuma makna yang boleh menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, itu ada perbahasannya. Yang makna tersebut, kalau ulama salaf, dia serah pada Allah, dia tak bahas. Kalau ulama khalaf, dia cari makna yang sesuai berdasarkan kaedah yang betul. Yang ketiga, mengakui lemah mengetahui zat Allah dan sifat-sifatnya. Maknanya kita akui diri kita ni memang tak boleh tahu hakikat Allah, tak boleh tahu hakikat sifatnya. Yang keempat, diam sebagaimana ulama salaf serta tidak menyoalnya dan tidak membahasnya. Diam. Apa makna istawa? Diam. Apa makna yad? Diam. Apa makna wajhun? Diam. Tak bahas. Dan yang kelima, tidak tahrif, tidak menyeleweng, tidak mengubah lafaz-lafaz yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Kita tak menyeleweng, tak ubah ayat Al-Quran dan hadis, tak ubah. Ada tadi Ustaz kata istawa dengan makna istaula, itu pemaknaan. Beza tu. Yang kata mengubah ni, oh tak boleh istawa. Istawa ni tak betul. Yang patutnya qahara. Menafikan lafaz daripada Al-Quran itu salah. Habis itu yang kita buat istawa, maksudnya istaula. Sama je. Kalaulah kita kata mentafsirkan istawa dengan makna istaula itu menguasai, meletakkan terjemahan kepada istawa dengan makna menguasai, sama dengan orang yang meletakkan makna istawa dengan makna duduk. Cuma meletakkan makna duduk itu salah dari sudut akidah, tetapi meletakkan makna menguasai itu betul. Itulah makna yang betul. Sebab tu Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya, semua mereka tafwid. Contohnya Imam Syafi'i pernah kata, aku beriman kepada Allah dan yang datang daripada Allah sesuai kehendak Allah. Aku beriman kepada Rasulullah yang datang daripada Rasulullah sesuai maksud Rasulullah. Serah pada Allah. Imam Ahmad kata, barang siapa yang membicarakan maknanya, maka dia membuat bid'ah. Mutasyabihat ni kita tak bincang makna. Dia kata, siapa yang bincang, maka dia buat bid'ah. Begitu juga disebutkan dalam kitab Lum'ah al-I'tiqad,
hadis-hadis ini, maka kami mengimani dan membenarkannya tanpa ada kaif, tanpa memaknakan. Ini Imam Ahmad kata, kami terima, imani, benarkan, tapi tidak mengatakan ada kaif, cara, tata cara, tata bentuk, tak, kami tak kata itu. Dan tidak memaknakan. Ini disebut oleh ulama-ulama salafus salih. Contoh lagi, Sufyan bin Uyainah wafat pada 198 Hijriah. Ini kurun yang terawal. Imam Sufyan bin Uyainah kata, semua yang Allah sifatkan pada dirinya di dalam kitabnya, maka tafsirnya adalah bacaannya dan diam. Tadi kan ulama sebut syarat tafwid adalah diam. Maka kata Sufyan bin Uyainah, semua ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat Allah, maka tafsirannya adalah bacaan. Macam mana? Orang tanya, Ustaz, apa makna Ar-Rahmanu ala arsyistawa? Maka Ustaz pun jawab, maknanya Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ustaz, apa makna yadullah fawqa aydihim? Maka Ustaz pun jawab, maknanya adalah yadullah fawqa aydihim. Itu terjemahan dia ataupun tafsirannya adalah bacaan dia. Ini kaedah salaf, menyerahkan makna kepada Allah Ta'ala. Disebut juga oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ni anak murid kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari anak murid pada Imam Ahmad. Imam Ahmad anak murid pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid pada Imam Malik. Imam Malik anak murid pada Imam Nafi'. Imam Nafi' anak murid pada Imam Anas bin Malik. Anas bin Malik anak murid kepada Nabi SAW. Ini Imam Tirmizi, yang mana mereka mewarisi akidah salaf daripada Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Kata Imam Tirmizi, mazhab dalam ini, dalam membicarakan tentang mutasyabihat ini, menurut para ahli ilmu daripada para imam seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Ibnu Mubarak, Ibnu Uyainah, Waqi' dan yang lain, bahawa mereka berkata, kami meriwayatkan hadis-hadis ini sebagaimana ia datang. Narwi hadhil ahadith kama ja'at wa nu'minu biha wa la yuqalu kaif wa la nufassir. Jelas, kami meriwayatkan hadis-hadis mutasyabihat sebagaimana ia datang, kami beriman dengannya, tidak dikatakan kaif, bagaimana, tidak kami mentafsirkan dan tidak pula kami salah faham. Ini kaedah salaf, serahkan makna pada Allah, dia tak bincang. Banyak lagi lah, seperti mana anak murid ulama-ulama yang daripada Maliki ke Syafi'i ke, kebanyakannya mereka serahkan makna kepada Allah Ta'ala. Habis itu yang masalah tu timbul di mana? Kalau kita tengok Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, semua okey. Macam mana yang timbul kelompok yang boleh menjisimkan Allah dan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk? Ini yang berlaku masalah. Dan kita tengok beberapa banyak orang yang cuba menyandarkan kalam-kalam yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk ini kepada ulama-ulama mazhab kita. Sebab apa dia nak sandarkan kepada ulama mazhab kita? Kerana ulama-ulama mazhab ni ulama yang telah iktiraf, telah diakui oleh seluruh orang, seluruh manusia akui. Maka mereka bila dah ulama dah diakui, tak perlulah dia nak branding ulama lain untuk angkat. Ini ulama yang telah ada brand dia sendiri. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dah ada brand dia sendiri, orang kenal. Maka dia nak sandarkan akidah yang salah ni kepada ulama besar, seperti mana disandarkan kalam kalam kepada Imam Abu Hanifah. Yang mana kalam Imam Abu Hanifah tentang Ar-Rahmanu ala arsyistawa, di dalam kalam tersebut mengatakan bahawa sesiapa yang mengatakan aku tak tahu Allah Ar-Rahman ala arsyistawa ni,
tak tahu Allah ni duduk di atas arasy ke, duduk di langit ke, duduk di bumi. Maka kata Imam Abu Hanifah, wa huwa kafir, dia adalah kafir kerana mengingkari keadaan Allah Ta'ala itu berada di langit. Kita kata Imam Abu Hanifah kata macam tu, pasal apa kita tak ikut? Ini orang awam dia akan faham macam tu. Imam Abu Hanifah sendiri, siapa Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Sebab apa dia tabi'in? Dia sempat jumpa dengan beberapa sahabat, ambil hadis daripada sahabat. Sebab tu dalam ramai-ramai imam mazhab, Imam Abu Hanifah dia ada hadis uhadiyat. Hadis uhadiyat ni, di antara dia dengan Rasulullah hanya ada seorang perantaraan. Maknanya dekat dengan zaman Nabi. Kalau ulama lain, dia ada hadis sunaiyat ataupun sulasiyat. Ulama lain. Jadi Imam Abu Hanifah ni anak murid kepada sahabat. Jadi kalau begitu, takkan Imam Abu Hanifah kata kita tak nak ikut? Bukan masalah tu. Kerana kenyataan ini disebut, dibawa oleh seorang yang bernama Abu Muti' al-Balkhi. Kata-kata Imam Abu Hanifah ini diriwayatkan oleh seorang yang bernama Abu Muti' al-Balkhi. Apa sah dengan dia? Kata Imam Ibn Hajar, yang mana menyebutkan bahawa Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bahawa dia adalah murji'ah pendusta. Dan begitu juga Imam Ibn Hajar kata bahawa Imam Zahabi mengatakan bahawa dia ni adalah wadda' hadithan, orang yang memalsukan hadis. Imam Zahabi mengatakan bahawa Imam Ahmad mengatakan bahawa tidak diriwayatkan daripadanya. Imam Yahya bin Ma'in mengatakan bahawa laisa bisyai. Orang ni yang menyandarkan kalam Imam Abu Hanifah kepada satu bentuk penyamaan Allah Ta'ala dengan makhluk, orang yang meriwayatkan itu tidak diambil kira dalam ilmu hadis. Bahkan disebut dan disebut oleh para ulama yang kita sebut tadi memalsukan hadis. Macam mana kita nak ambil satu kefahaman akidah daripada orang yang memalsukan hadis? Kalau hadis dia boleh palsukan, macam mana akidah itu dia tak boleh palsukan? Itu yang berlaku. Jadi kalau kita tengok, akidah Imam Abu Hanifah ni kata Allah begini dan begini, yang nampak macam menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, maka itu pasti riwayat daripada Abu Muti' al-Balkhi. Demikian juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada satu kenyataan yang seolah-olah Imam Syafi'i mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu berada, duduk di suatu tempat. Satu kalam yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu duduk satu tempat. Duduk di atas arasy, di atas langit-langit dia. Maka ini satu kenyataan yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Maka siapakah yang meriwayatkan kalam Imam Syafi'i ini? Kita tengok. Yang meriwayatkan kalam ini adalah Abu Hasan Al-Hakkari. Abu Hasan Al-Hakkari, yang mana Imam Az-Zahabi menyebut bahawa dia adalah kazzab wadda'. Imam Ibnu Asakir mengatakan bahawa dia tidak siqah. Imam Ibn Najjar mengatakan bahawa dia ditohmah dengan memasukkan hadis. Imam Ibn Hajar mengatakan bahawa dia ni meriwayatkan hadis munkar dan seorang yang memasukkan hadis. Jadi orang yang macam ni kita nak sandarkan akidah kita pun salah. Ada banyak lagi seperti Muhammad Al-Maqdisi, Shu'aib dan sebagainya. Semua ada masalah dari sudut din. Dia nak meriwayatkan kalam Imam Syafi'i, tapi riwayat dia tu tak boleh diterima pasal dia tu sendiri ada rekod memasukkan hadis, ataupun dituduh memasukkan hadis, ataupun meriwayatkan hadis munkar dan sebagainya, maka riwayatnya tidak diterima. Bukan senang kita nak ambil riwayat ni. Begitulah juga Imam Malik bin Anas.
Imam Malik bin Anas ada riwayat yang menyebutkan sama seperti tadi, iaitu seolah-olah mengatakan Allah Ta'ala bertempat. Maka ianya diriwayatkan oleh Ibn Sa'ir. Ibn Sa'ir ni perawi yang lemah. Perawi lemah tak boleh jadi dalil kepada akidah. Jadi banyak Imam Ahmad, Imam Daruqutni dan sebagainya. Ini semua banyak riwayat-riwayat yang palsu. Satu lagi riwayat tersebut lemah. Satu lagi orang salah faham dengan kenyataan ulama. 3. Maka sebab itu kalau orang baca Imam Ahmad kata sekian, Imam Abu Hanifah kata sekian, pertama tengok riwayat. Yang dia bawa riwayat tersebut adakah sahih sanad? Perawi dia pemalsu hadis, tak diterima. Perawi dia meriwayatkan riwayat mungkar, hadis mungkar, tak diterima. Perawi dia seorang yang dhaif, lemah, tak diterima. Sebab akidah barang yang yakin. Bagaimana sesuatu yang yakin diambil daripada sumber yang tidak yakin? Apatah lagi seorang yang memasukkan hadis. Ini yang kita kena jelas. Sebab itu tidak mudah untuk kita menjelaskan perkara ini pada orang awam. Sebab orang awam dia akan ada konflik. Nak percaya dengan ustaz yang mengajar di surau ataupun nak percaya ustaz yang famous dekat YouTube. Itu masalah konflik. Ustaz yang mengajar di surau cerita tak boleh kata Allah di langit. Ustaz yang famous di YouTube kata Allah di langit. Macam mana? Mengatakan Allah Ta'ala ala arsyihi ataupun fawqas sama, itu ada dua kefahaman. Satu, menetapkan kedudukan, keberadaan dan tempat bagi Allah. Itu yang kita tentang. Yang kedua adalah takrir. Hanya melafazkan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Maka itu kalau sekadar melafazkan, mengakui sahaja, maka tidak ada masalah. Yang masalahnya bila dia kata Ar-Rahmanu ala arsyistawa bizatihi ataupun hakikatan, itu dah tak jadi salaf. Salaf dia serah makna pada Allah. Ada yang kata Allah Ta'ala ni duduk atas arasy hakikat, duduk atas arasy dengan zatnya. Itu bukan salaf. Itulah salafi wahabi. Pasal apa? Beza apa? Bezanya salaf dia tak bincang. Tak ada mana-mana salaf sebut Allah Ar-Rahmanu ala arsyistawa bizatihi ataupun sebut hakikatan, tak ada. Mereka semua amiruha kama ja'at. Lalukan sahaja seperti mana ia datang. Kita tak bincang, tak perbahaskan, tak pertikaikan. Itu salaf. Sebagian ulama kita yang khalaf mula-mula mengikut kaedah takwil, kemudian last sekali dia kata kami kembali kepada tafwid. Kerana apa? Kerana ulama sebut as-salaf aslam wal khalaf ahkam. Salaf lebih selamat, kita tak bincang. Kita serah pada makna pada Allah. Kerana Allah lebih tahu. Tak ada orang boleh tahu hakikat Allah. Allah lebih tahu, kita serah pada Allah. Lebih selamat. Khalaf ahkam. Kerana apa? Dikatakan lebih bijaksana, lebih kukuh. Kerana nak mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah daripada menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi kita kena jelas kenapa tiba-tiba daripada salaf yang tafwid, walaupun sebahagian yang ada Ibnu Abbas ada takwil, Ibnu Mubarak ada takwil, sebahagian ulama salah ada takwil. Saya ada satu kajian yang disebut at-ta'wil indal mufassirin minas salaf ataupun indas salaf. Takwil yang dibuat oleh ulama-ulama tafsir daripada kalangan salaf. Maknanya salaf ada takwil, cuma bukan majoriti. Majoritinya tafwid. Kemudian apabila khalaf menghadapi golongan-golongan hasyawiyah haramiyah, kenapa tiba-tiba berubah? Kerana hasyawiyah haramiyah itu berada pada kurun yang ketiga. Mereka membiak merebak pada kurun yang ketiga.
Jadi kurun yang ketiga ni kurun yang sangat kritikal lah. Jadi sebab mereka dah muncul pada kurun yang ketiga, maka start daripada tu ulama perlu memberi penjelasan supaya tak bagi sama Allah Ta'ala dengan makhluk. Maka ulama yang menjelaskan itu terpaksa menggunakan kaedah takwil untuk menolak penyamaan dan penjisiman Allah Ta'ala kepada makhluk. Maka mereka mula menggunakan kaedah takwil. Dan kita tak kata tafsir salah ataupun takwil paling betul, tak. Kita tengoklah kitab mana-mana, kitab Jawi ke kitab Arab ke, semua mengiktiraf dulu tafsir salah dan takwil khalaf. Kita iktiraf dulu. Imam Haramain amal dua-dua, Imam Ghazali amal dua-dua. Tak ada masalah. Yang masalah adalah yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, yang menjisimkan Allah, yang mentashbihkan. Itu salah. Maka golongan ini digelar sebagai mujassimah musyabbihah. Supaya kita jauh daripada kelompok ini dan kita sedar ini kelompok yang salah. Dan pernah di Selangor, kita di Selangor ada orang hantar surat pada mufti minta fatwa tentang kenyataan yang menjisimkan Allah, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, menetapkan Allah tempat. Maka mufti jawab dalam fatwa tersebut, pandangan ini menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah dan boleh membawa kepada kekufuran. Fatwa mufti Selangor dahulu. Maka sebab itu kita kena jaga. Kita kena nak ikut salaf, ikut betul. Amiruha kama ja'at, lalukan sahaja seperti ia datang. Kalau ikut khalaf, takwil supaya selamat daripada menjisimkan Allah ataupun menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Setakat itu sahaja. Ada soalan? Semua faham eh? Alhamdulillah, tak ada soalan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.